Namun dalam masa yang ada ini kita ingin juga membawakan mengenai perkembangan vaksinasi dan pastinya kalau kita lihat dos ketiga vaksin COVID-19 ataupun dos penggalak mula diberikan oleh beberapa negara di dunia. Negara jiran kita Singapura misalnya sudah pun menggerakkan pemberian dos penggalak mereka. Kita nak memahami dalam senario kesihatan Malaysia, adakah kita perlukan dos penggalak ketika ini? Kita terus bersama Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, ya Hafizi. Baik, Datuk, kita nak melihat kepada negara Singapura, negara jiran kita. Negara Singapura sudah pun memulakan booster shot untuk warga emas. Tapi dalam masa yang sama hari ini, Pentadbiran Makanan dan juga Ubat-ubatan Amerika FDA menolak rancangan suntikan penggalak Pfizer kepada warga Amerika Syarikat. Pandangan Datuk, di mana sebenarnya pegangan atau pendirian kita dalam melaksanakan booster shot ini? Apa faktor yang perlu dilihat dalam kita nak melaksanakannya? Ya, pertama memang ada negara-negara seperti di Israel misalnya telah menunjukkan bahawa imuniti itu berkurangan setelah beberapa masa. Jadi mereka memerlukan cadangkan untuk dos ketiga ataupun dos booster ya, seperti mana yang Singapura bercadang untuk mengadakan secepat mungkin. Begitu juga dengan negara kita. Saya rasa kita mesti bersedia dan kita mesti melihat keadaan. Ya. Mungkin bila vaksin kita telah tinggi liputannya, maka kita boleh untuk merancang untuk memberi kepada golongan yang perlu. Terutama golongan frontliners pada kelompok yang pertama dulu, ya, Februari, Mac, dan juga golongan-golongan berisiko seperti warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik dan juga autoimun. Ya, betul saya. Dan Datuk, antara alasan yang diberikan FDA menolak booster shot adalah bekalan data dari Pfizer itu sendiri yang tidak mencukupi. Perhatian Datuk, ada tak kajian di Malaysia yang menunjukkan tahap imunisasi kita ini menurun 6-7 bulan selepas divaksin? Perlukah kita mengikut langkah negara-negara EU yang bagi booster shot untuk tingkatkan perlindungan balik? Atau data perlu dikumpul terlebih dahulu, Datuk? Ya, saya rasa sedikit masa dulu kementerian ada mengumumkan bahawa mereka membuat follow up kepada kumpulan ini. Jadi saya rasa ada dua perkara yang kita kena tengok betul-betul sebelum kita membuat rancangan yang khusus. Ya. Pertama, kita lihat kadar jangkitan di kalangan mereka yang mendapat 2 dos ya, yang lalu pada peringkat awal. Sekarang mereka dah sampai 9 bulan. Ya. Kemudian kita juga boleh melihat kadar antibody, mana ada satu kajian untuk melihat kadar antibody di kalangan mereka telah disuntikan. Jadi kalau kita lihat dua-dua faktor yang menunjukkan bahawa ada penurunan immunity, maka saya rasa sudah sampai masa untuk mulakan perancangan yang betul lah untuk golongan itu. Jadi banyaknya memang kita perlukan untuk dos ketiga lah, ya saya. Baik, dan kita telah pun mendapat isyarat mungkin itu ketibaan Ahli Parlimen Gombak itu sendiri di mana kita masih lagi menunggu sidang media daripada beliau yang akan diberikan sementara saja lagi dan mungkin kita akan teruskan kepada perbincangan kita terlebih dahulu. Dan di Sarawak, Datuk, varian Delta menyerang seluruh negeri itu. Varian Delta ada dekat dengan ataupun ada dalam komuniti dengan banyak. Ini kata daripada Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin baru-baru ini yang telah mengesahkan varian Delta penyebab kes Broad Index BID yang tinggi. Daripada 29 penjudukan genom dijalankan ke atas kes BID, 20 daripadanya dikesan varian Delta. Jadi timbul persoalan booster shot ini perlu disegerakan ataupun tidak. Sebab kita takut, satu, dia turunkan perlindungan kepada kita. Dua, varian Delta ini tembus vaksin. Tiga, varian Delta cepat tular sebab itu kes susah nak turun dan juga stabil, Datuk. Ya, saya rasa memang sudah sampai masanya kementerian membuat penyelidikan yang betul-betul ya. Kerana di Sarawak ada dua faktor. Satu faktor Delta yang banyak, yang kedua faktor vaksin sendiri. Kerana mereka menggunakan Sinopharm dan yang lain. Jadi kita kena lihat betul-betul keberkesanan vaksin dan kadar imuniti yang diberikan oleh vaksin tersebut. Jadi saya rasa tidak ada jalan lain dan kemudian kita kena memberi suntikan tambahan ataupun memperbaikilah liputan itu. Okay, saya.